Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, keperluan untuk mengadakan pusat kajian dan pusat koordinasi khusus adalah satu cadangan yang baik. Cadangan ini akan diteliti dan akan mengambil kira dapatan kajian bagi isu pencemaran di Pasir Gudang dan Sungai Kim Kim. Buat masa ini, pihak kementerian menyeleras hasil kajian melalui Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia, MASTIK, manakala pemantauan dan penguatkuasaan oleh Jabatan Alam Sekitar, JAS, bagi mengenal pasti punca dan pemantauan kualiti alam sekitar. Pihak kementerian melalui Jabatan Alam Sekitar telah melaksanakan program pengawasan kualiti alam sekitar Environmental Quality Monitoring Program untuk memantau tahap kualiti alam sekitar yang merangkumi udara, air sungai dan air laut. Data-data pengawasan kualiti alam sekitar ini dipantau dan diselaraskan melalui Pusat Data Alam Sekitar. Manakala bagi mencegah pencemaran, kerjasama antara pihak kementerian melalui JAS dengan agensi-agensi berkaitan sungai dan udara seperti kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan, Badan Kawal Selia Air Negeri dan agensi-agensi kerajaan lain untuk menangani dan mencegah pencemaran dari berlaku terutama di kawasan berisiko tinggi. Dari segi perancangan jangka masa panjang, untuk memantau tahap pencemaran udara, JAS akan mensyaratkan pihak industri supaya mengisytiharkan beban pelepasan ke udara, declare emissions loading secara dalam talian dan dihubungkan terus dengan sistem pemantauan JAS. Terima kasih. Kalau kita melihat isu pencemaran bagi semua keadaan udara, air, darat dan sebagainya, masih lagi merupakan isu yang kronik yang sentiasa berlaku dan bukan sahaja di Johor yang berlaku baru-baru ini tetapi ianya berlaku di seluruh Malaysia. Jadi apa yang saya ingin dapat satu kepastian daripada pihak kementerian, berapakah peruntukan yang telah disediakan untuk tujuan mengatasi dan juga mengendalikan isu pencemaran sungai dan juga pencemaran udara darat sebagaimana yang telah dijelaskan, dan apakah hasil siasatan terkini dalam serta tindakan yang diambil kepada pihak-pihak yang terlibat bagi isu pencemaran di Pasir Gudang dan Sungai Kim Kim. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih atas soalan tambahan. Untuk saya hanya ada data untuk perolehan semua alat dan stesen untuk tahun 2019 iaitu ringgit Malaysia 12.8 juta, manakala hasil siasatan dan sebagai yang diminta untuk soalan kedua itu tidak ada dengan saya sekarang. Saya akan bagi jawapan bertulis kepada ahli yang berhormat. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, di bawah dasar teknologi hijau negara, teknologi hijau merujuk kepada produk, peralatan atau sistem yang memelihara alam sekitar dan memberi perhatian kepada kriteria seperti meminimumkan degradasi kualiti persekitaran, mempunyai pembebasan gas rumah hijau yang rendah atau sifar, selamat untuk digunakan, menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua hidupan, menjimatkan tenaga dan sumber asli serta menggalakkan sumber yang boleh diperbaharui. Bagi sektor pengangkutan, peratusan penggunaan teknologi hijau adalah seperti yang berikut. Jumlah keseluruhan untuk sektor pengangkutan kenderaan, bateri electric vehicle dan hybrid ialah sebanyak 65,739 buah. Daripada jumlah itu, 97% atau 63,936 unit merupakan kenderaan jenis hybrid dan lain-lain, manakala 3% atau 1,803 ialah jenis BEV. Di bawah skim pembiayaan teknologi hijau GTFS 1.0, 1% atau 5 projek daripada projek yang dibiayai adalah di bawah sektor pengangkutan. Jumlah pembiayaan untuk sektor pengangkutan ialah sebanyak RM25,230,000. Program My Hijau mencatatkan sebanyak 27 produk dan perkhidmatan, menjadikan produk dan perkhidmatan pengangkutan hanya meliputi 1% dari jumlah 4,455 produk dan juga perkhidmatan. Bagi sektor pembangunan, pencapaiannya adalah seperti yang berikut.
di bawah skim pembiayaan teknologi hijau GTFS 1.0 sebanyak 1% atau 3 projek di bawah sektor bangunan diluluskan, iaitu bersamaan dengan RM301,452 pembiayaan yang telah diluluskan. Di bawah program My Hijau, 16% atau sejumlah 691 produk dan perkhidmatan telah didaftarkan di dalam Directory My Hijau dari tahun 2015 hingga 2019, manakala 2% atau sejumlah 48 produk telah menerima pensijilan dari My Hijau pada 2019. Sebanyak 5% iaitu 3 projek di bawah kategori Green Investment Tax Allowance ataupun GITA projek, manakala 8 projek di bawah kategori Green Income Tax Exemption Services. Jumlah keseluruhan projek di bawah sektor pembangunan ini ialah sebanyak 11 projek pada 2019. Bagi sektor tenaga, I have a long jawapan. Saya teruskan ya. Sebanyak 85% atau 263 projek yang telah diluluskan pembiayaan di bawah sektor tenaga, termasuk kecekapan tenaga dan tenaga diperbaharui EE dan RE di bawah skim GTFS 1.0 dari tahun 2010 hingga 2017. Kesemua 29 projek atau 100% yang telah mendapat kelulusan GTFS 2.0 pada tahun 2019 adalah di bawah sektor tenaga, iaitu tenaga diperbaharui, renewable energy. Bagi program My Hijau, sebanyak 59% atau 2,646 produk dan perkhidmatan di bawah kategori tenaga disenaraikan di dalam Directory My Hijau pada 2015 hingga 2019, manakala 80% atau 2,186 produk di bawah kategori tenaga telah tersenarai dalam program pensijilan My Hijau Mark pada tahun 2019. Di bawah program GITA-GITE, 13% atau 28 projek di bawah EE, Energy Efficiency, 36% atau 75 projek di bawah RE, Renewable Energy, 51% atau 106. Projek lain-lain adalah antara 210 projek yang telah menerima insentif di bawah GITA projek, 66% atau 4 projek telah menerima insentif di bawah GITA Asset, 25% atau 5 perkhidmatan EE dan 75% atau 15 perkhidmatan RE yang telah menerima pengecualian teks di bawah GITA pada 2016 hingga 2019. Bagi sektor air, sebanyak 14% atau 45 projek di bawah sektor air telah diluluskan pembiayaan di GTFS 1.0 pada 2010 hingga 2017, 1% atau 62 produk dan perkhidmatan yang didaftarkan di bawah sektor air di dalam Directory My Hijau pada 2015 hingga 2019, sebanyak 5% atau 128 produk di bawah sektor air telah menerima pensijilan produk eko di bawah My Hijau Mark pada 2019. Bagi sektor pengurusan sisa, sebanyak 13% atau 45 projek telah diluluskan pembiayaan GTFS 1.0 di bawah sektor pengurusan sisa dan air pada 2010 hingga 2017. 23% atau 1,029 produk dan perkhidmatan didaftarkan di dalam My Hijau Directory pada tahun 2015 hingga 2019, yang mana 13% atau 365 produk telah menerima pensijilan produk eko di bawah My Hijau Mark pada tahun 2019. Kemajuan yang signifikan dan peningkatan aplikasi teknologi hijau di dalam keempat-empat sektor ini dinilai daripada pelaksanaan program dan inisiatif yang telah dijalankan oleh Kementerian melalui Malaysia Green Technology Corporation MGTC sebagai agensi pelaksanaan bagi inisiatif-inisiatif tersebut. Sekian. Datuk Deputua, soalan tambahan. Sejauh manakah penggunaan teknologi hijau ini dapat menyelesaikan masalah sisa pekerja dan masalah pembuangan sampah, dan sejauh manakah kerajaan, langkah-langkah yang dibuat oleh kerajaan bagi meningkatkan kesedaran awam, khususnya masyarakat luar bandar yang sering menjadikan sungai, alus sebagai tempat mereka membawa sampah. Sekian. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih atas soalan tambahan. Malaysian Green Technology
Technology Corporation MGTC telah pun dijenamakan semula kepada Malaysian Green Technology and Climate Change Centre ataupun MGCC. Itu adalah langkah pertama di mana kementerian mengumpulkan semua data-data ya. Seperti yang saya sebut tadi, jawapan saya yang panjang semua itu adalah inisiatif dan projek-projek yang dilaksanakan di kementerian saja. Dan langkah kedua kita adalah di mana kita akan menubuhkan Majlis Tindakan Perubahan Iklim Kebangsaan, iaitu yang akan ditubuhkan bagi menangani perkara-perkara isu berhubung perubahan iklim ya secara lebih meluas, di mana anggota Majlis Tindakan Perubahan Iklim Kebangsaan ini akan dianggotai oleh beberapa kementerian. Yang tadi yang berhormat sebut juga tentang sisa pepejal, ya buangan sampah juga melibatkan kementerian-kementerian lain KPKT, dan juga tentang perubahan iklim juga melibatkan pelbagai kementerian lain seperti MOT, MOA, dan mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Dan kita di kementerian juga menjalankan pelbagai program untuk menyedarkan para pelajar dan juga orang-orang kampung yang melibatkan semua pemimpin-pemimpin di peringkat akar umbi untuk kesedaran alam sekitar. Dan saya juga menyuruh kepada semua ahli-ahli yang berhormat untuk kita sama-sama sebab kepentingan alam sekitar ini adalah tanggungjawab semua. Sekian, terima kasih.